Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur saya kepada Ilahi kerana pada petang ini saya dilapangkan untuk memberi sedikit perkongsian. Dan sebelum saya pergi lebih jauh, saya ucapkan terima kasih kepada Suaryani kerana menjemput saya untuk memberi sedikit gambaran terhadap industri seni bina, dan seterusnya para audiens ataupun para pelajar boleh membuat satu rancangan hala tuju dan apa yang perlu dicapai pada sekian-sekian masa. Yang penting ianya perlu disokong dengan ilmu, di mana ilmu-ilmu itu seperti ilmu-ilmu reka bentuk dan ilmu-ilmu supervision di supervision bagi kerja-kerja pembinaan lah. Okay. First of all, apa yang saya boleh summarikan untuk selama saya berkecimpung dalam industri binaan ini, saya perlu gembira untuk meneruskan ataupun membawa position yang saya ada. Contohnya saya sebagai technical assistant, ataupun saya sebagai penolong arkitek, atau saya sebagai arkitek, atau saya sebagai arkitek coordinator, atau saya sebagai assistant project manager, dan seterusnya saya sebagai resident arkitek lah. Itu sebenarnya adalah jawatan yang saya pernah pegang selama ini. Dan kalau di slide sekarang ni, apa yang saya boleh tunjukkan ialah hasil daripada kerja seni anak saya, hasil gambar saya di tapak, dan kayu yang saya bawa untuk ujian makmal adalah, dan yang ini adalah gambar pada tahun 2018 mana saya dan rakan-rakan telah selesai Bachelor Science Architecture. Dan ini aktiviti lapang saya lah untuk menaikkan mood bekerja dan agar terus sihat dan terus bersemangat bekerja. Okey. Pada saya bergraduasi di UPM pada tahun 2008 untuk Bachelor Design Architecture, dan second degree saya ialah pada tahun 2018 Bachelor Science in Architecture. Jadi saya bermula berkecimpung sebagai technical assistant bagi syarikat yang berada di Taming Jaya. Nama dia ialah Sunflower Engineering, di mana saya terlibat secara langsung untuk kerja-kerja besi, kerja-kerja aluminium dan kerja-kerja kaca. Di mana kerja-kerja besi ini banyak melibatkan satu pemilihan besi lah, pemilihan saiz besi, sama ada square hollow section ataupun rectangular hollow section ataupun reka bentuk dia juga, dan sijil-sijil besi tersebut iaitu milestone lah. Setiap besi akan mempunyai sifatnya yang tersendiri, iaitu ketebalan dan kekuatannya tersendiri. Hal tersebut memainkan peranan dalam mereka bentuk struktur, dan ia akan dianalisa oleh pihak jurutera. Semasa saya berkhidmat di Sunflower Engineering, saya terlibat untuk pembelian besi, di mana kita kena kira lah berapa kuantiti besi yang kita perlu pakai. Dan setelah kita beli, kita dapat barang tersebut, kita perlu simpan di tempat yang orang kata tertutup bagi mengelakkan karat. Besi-besi ini mesti pada biasanya memang mudah karat jika terdedah dengan hujan dan sebagainya. Jadi seterusnya besi-besi yang sampai ke kilang perlu dipotong. Kalau kita tengok gambar tersebut, gambar kerja-kerja memotong besi, siap dengan spark api dan siapa yang duduk di depan tu pasti terbakar lah. Jadi mereka memotong besi menggunakan dua kaedah, sama ada Aussie cutter ataupun diamond cutter. Yang ni pakai diamond cutter lah. Seterusnya besi-besi yang telah dipotong ini dicantum menggunakan kaedah welding ataupun kaedah bracket bergantung kepada reka bentuk yang nak digunakan. Dan di bawah tersebut, gambar di bawah itu pula gambar-gambar kerja-kerja glazing. Kerja-kerja glazing ni apa saya nampak adalah
lebih menjurus kepada pemilihan seksyen aluminium. Untuk makluman bersama, di peringkat awal saya mencuba di dalam bidang binaan ni, saya hendak exposekan diri saya kepada kerja-kerja lapangan, di mana bukan kerja mereka sangatlah, kerja-kerja lapangan, iaitu lukis, banner, pasang dan siap untuk klien pakai lah. Jadi kerja-kerja aluminium ni, apa yang penting ialah pemilihan seksyen aluminium yang hendak diguna pakai. Kerana di pasaran terdapat banyak sangat jenis seksyen yang ada. Dan jika anda memang spesialis untuk kerja aluminium, anda boleh buat seksyen khas untuk syarikat anda sendiri. Di samping membeli seksyen aluminium, terdapat juga aksesori tambahan yang kita perlukan untuk melengkapkan ia sebagai menjadi tingkap, iaitu gasket, hinges, handle dan sebagainya. Dan apabila aksesori dan seksyen ini dicantum dan telah siap bentuknya, kita akan hantar di tapak. Jadi kita memerlukan lori untuk mobilize tingkap tersebut ke tapak. Di tapak pula kita akan pasang, kita akan menggunakan manpower. Di situ terdapat percaturan lah bagaimana nak dapatkan tingkap tu tinggi berapa meter dari lantai, tinggi berapa tingkat tersebut, fixed window ataupun top hang ataupun side hang dan sebagainya lah. Dan yang penting seterusnya, kerja dah buat, kena claim lah. Itu cerita. Okey, di samping itu juga saya terlibat dengan kerja-kerja skylight, di mana kerja-kerja skylight ni perkara yang mustahak ialah pemilihan kaca. Kaca, kalau kita lihat, terdapat apa yang saya dapat tahu sehingga kini, terdapat 4 jenis kaca, iaitu perglass, tempered glass, laminated glass dan double glass with air gap. Double glass with air gap ni bertujuan untuk mengelakkan kondensasi. Benda ni, this type of glass banyak digunakan di hospital. Di sini adalah bangunan Prima 7 yang saya terlibat sama dalam pembinaan, di mana saya membuat curtain track di hadapan ni yang tinggi dalam 15 meter dan semua tingkap-tingkap aluminium lowers dan kanopi di pintu masuk. Setelah setahun setengah bekerja bersama Sunflower Engineering, saya bermula untuk masuk balik track arkitek, iaitu mereka menyiapkan lukisan, technical submission drawing dan sebagainya. Jadi saya bekerja dengan Archi Center sebagai assistant arkitek. Di sini saya buatlah kerja-kerja drafting, kerja-kerja lipat drawing, pergi majlis, bincang dengan majlis, mengambil ulasan daripada majlis, dan seterusnya fulfill segala ulasan daripada majlis. Dan di sini adalah bangunan Eko Setia Sales Gallery. Ini saya tak buat lah, saya cuma buat housing saja. Tapi nak maklum lah, projek saya berada di lokasi Eko Setia. Selepas saya memegang jawatan asisten arkitek, saya memegang jawatan arkitek di Kementerian Dalam Negeri. Saya masuk di Kementerian Dalam Negeri semasa pakej rangsangan ekonomi, di mana pada tahun tersebut ekonomi negara agak tidak berapa baik dan kerajaan telah melancarkan pakej rangsangan ekonomi bagi kewangan bagi
kontraktor-kontraktor kecil di sekitar di seluruh negara ada kerja dan seterusnya, menyebabkan urusan jual beli di dalam negara lebih lancar. Pada bagi rangsangan ekonomi ini, saya menjaga zon utara di utara, iaitu Perak, Kedah, Perlis, Langkawi dan Penang. Di mana kerja-kerja ini banyak khusus kepada membaiki balai polis yang telah uzur dan daif. Semasa saya berkhidmat di KDN, pihak atasan saya telah mengarahkan saya untuk membaiki bangunan-bangunan asrama di bawah agensi anti dadah kebangsaan. Jadi apa yang saya buat ialah saya pergi melawat pusat serenti yang disenaraikan oleh pihak ADK dan seterusnya membuat cadangan membaik pulih. Antaranya di Sepang, di Melaka, di Negeri Sembilan, dan hampir semuanya selesai. Dan pengarah berpuas hati. Jadi pihak pembangunan KDN selesa gembira dengan tugas pihak pembangunan KDN, gembira dengan hasil yang peruntukan yang dibelanjakan. Di samping itu juga saya terlibat juga dalam projek-projek membaiki penjara yang lama, penjara lama di Melaka. Jadi sebagai seorang arkitek, melihat penjara adalah satu reka bentuk yang telah direka untuk memberi tekanan kepada penagih ataupun torture the prisoner, dan reka bentuk tersebut berjaya, di mana mereka membuat penjara sel yang kecil dan sempit, tinggi dan panjang. Pada siapa yang tak biasa duduk di penjara, dia akan rasa tertekan dalam keadaan tersebut. Jadi projek yang semasa di KDN, antara projek yang saya suka ialah projek audit kerja polis, di mana pihak polis telah menjalankan kerja tanpa ada peruntukan. Jadi bahagian pembangunan KDN perlu mengesyorkan bayaran tersebut. Apa tugasan yang Ketua Jabatan berikan kepada saya ialah untuk pergi ke Sarawak bersama pasukan untuk menyemak tuntutan pihak kontraktor, di mana kami satu department sebanyak 10 orang pergi ke sana untuk menyemak semua tuntutan, BQ, dan memastikan kerja di tapak itu adalah berdasarkan tuntutan pihak kontraktor. Dan kerja tersebut selesai, pihak kontraktor mendapat bayaran sewajarnya lah dengan tuntutan, dan mendapat bayaran sewajarnya. Selepas berkhidmat di KDN, saya bekerja dengan Ahmad Zaki Resources. Semasa bekerja dengan Ahmad Zaki Resources, saya berpeluang untuk belajar membina hospital, iaitu Hospital Ibu dan Anak di Kuala Terengganu, Hospital Sultanah Nur Zahirah. Hospital ini akan pada umumnya projek kerajaan ini akan dilawat oleh wakil-wakil politik, golongan pentadbiran atasan,
sebagai contohnya sebagai contoh Dr. Nur Hisham, dan politik Datuk Subramaniam pada waktu itu. Jadi siapa yang banyak terlibat projek kerajaan akan dapat berjumpalah dengan wakil-wakil rakyat dan orang-orang penting dalam kerajaan. Jadi sewaktu saya di Ahmad Zaki, saya dilantik sebagai arkitek. Kemudian saya diarahkan untuk menjaga Hostel Terengganu dan dihantar ke tapak. Jadi tugas pertama yang saya buat di tapak ialah untuk menyiapkan bilik mock-up, bagi ward, bilik doktor dan lain-lain. Di situ bermula satu peringkat saya kena memahami keperluan-keperluan hospital. Sebagai contohnya bilik doktor. Bilik doktor kena ada perabot, kena ada sinki, kena ada cermin, kena ada aircon duct, kena ada x-ray viewer dan sebagainya. Sebelum kerja-kerja architecture boleh disiapkan, kerja-kerja mechanical dan electrical perlu dipasang terlebih dahulu. Baru kerja kemasan akan bermula. Kerja kemasan itu ialah kerja-kerja plaster, kerja-kerja mengecat, dan kerja-kerja membuat shielding, dan kerja-kerja membuat curtain track. Curtain track ini terdapat beberapa jenis, iaitu curtain track, ivy track dengan passion curtain track untuk ward. Kerja-kerja saya di sini ialah banyak pada kerja-kerja kemasan terakhir, di mana untuk kita lihat di pintu masuk belakang, memandangkan saya memang biasa dengan kerja-kerja membuat kanopi. Jadi saya diarahkan untuk memantau kerja-kerja aluminium composite panel bagi pintu masuk utama dan di bumbung di atas sekali sana. Jadi antara kerja saya ialah menyusun atur kerja-kerja arkitektur supaya tidak berlakunya kerja dua kali, di mana kerja dua kali ini akan melibatkan kos tambahan lah. Buat kerja dua kali memang kena bayar dua kali lah, macam tu cerita dia, untuk lebih faham lah. Saya jujur kata item mechanical dan electrical pada waktu ini memang saya tidak ada langsung. Jadi saya memang banyak berkomunikasi dengan tim mechanical dan electrical. Tim mechanical dan electrical di Ahmad Zaki besar. Mereka ada manager, mereka ada engineer, mereka ada site supervisor. Jadi mereka ni memang faham tentang kerja-kerja di tapak, dan mereka memberi sedikit input tentang dropper, tentang conduit, tentang fleksibel, dan tentang underground trunking, aircon, bedhead, gas panel, gas dan sebagainya. Bagi siapa yang ingin melibatkan dalam kerja-kerja hospital adalah satu projek yang rumit dan sukar untuk disiapkan. Namun demikian, hospital kalau kita lihat dalam skop kerja building antara projek yang berstatus tinggi lah. Dengan kata lain, dia setelah airport, hospital nombor 2. Okey. Setelah saya memegang jawatan arkitek koordinator, seterusnya saya setelah habis projek ini, saya berkhidmat dengan Yuri Tech Team. Semasa saya berkhidmat dengan Yuri Tech Team, saya sedang belajar untuk menyiapkan Bachelor Science Architecture, dan pada waktu juga saya memegang jawatan Assistant Project Manager bagi projek ini. Projek ini saya siapkan dalam tempoh 3 tahun setengah, di mana kerja-kerja ini adalah kerja-kerja bangunan tambahan Hospital Putrajaya. Bangunan ini asalnya asrama pekerja, asrama nurse,
kemudian ditukar kepada hospital tambahan. Jadi hospital tambahan ini banyak melibatkan kerja-kerja hacking, akan melibatkan kerja-kerja hacking, kerja-kerja reconcreting, kerja-kerja structure strengthening dan lain-lain lagi. Di samping terdapat bangunan annex building yang menjadi sokongan kepada ward. Annex building ini di situ terdapat terdapat tangki air untuk membekalkan air kepada ward. Di situ tangki air ini menggunakan FRP tank dan piping ke dalam bangunan menggunakan stainless steel pipe. Di situ juga terdapat bilik gas. Bilik gas bagi keperluan pesakit. Ada lift, ada clarifier. Untuk clarifier ni bagi tujuan air panas. Tangki sokongan di tingkat atas, rainwater harvesting di tingkat atas. Kalau kita lihat di sini terdapat link bridge. Link bridge adalah termasuk dalam skop kerja Euritech team lah, dan saya pantau sehingga ianya siap dan boleh digunakan. Di bawah ni pula menunjukkan laluan-laluan mob, hantar barang dan sebagainya. Di sini adalah plant room hospital sedia ada. Di sini adalah site saya, di mana kabel-kabel yang daripada plant room perlu ditarik hingga ke building yang baru ini. Kabel yang sedia ada tidak boleh diguna pakai, berikutan loading yang diperlukan bagi pihak hospital ni adalah jauh lebih tinggi daripada sedia ada. Ini adalah micropile. Ini adalah drill bit. Drill bit ini berfungsi untuk mengorek tanah sehingga berjumpa hard surface ataupun batu. Sebab kerana micropile direka bentuk untuk socket to the rock. Dengan kata lain, micropile tersebut, besi tersebut turun hingga ke jumpa hard surface, dan tuang konkrit, taruh besi dan tuang konkrit, menjadi piling kepada annex building. Dan ini struktur bangunan tersebut lah. Dan bagi bumbung ini kami menggunakan mass steel truss untuk menampung bumbung yang ada ini. Ia adalah bukan satu standard yang disiapkan oleh pihak JKR. Mereka menggunakan steel truss. Mereka tidak menggunakan lightweight truss. Ini berikutan pada waktu ini terdapat banyak kes bumbung runtuh, bumbung terangkat dan stadium Kuala Terengganu runtuh. Di sini pula adalah ward NICU. Ini adalah intensive care unit. Ini adalah perabot bagi nurse duduk, dan ini adalah tempat mereka letakkan bayi. Untuk ini adalah pendant. Pada pendant ini terdapat gas, terdapat bekalan elektrik dan sebagainya pada pendant ini. Pendant ini diikat di atas lantai dan diikat di lantai bawah pula. Okey, itulah pengalaman saya sebagai Assistant Project Manager di Euritech Team. Projek ini berjaya diselesaikan dan Menteri Datuk Subramaniam adalah individu yang menerima projek ini bagi pihak kerajaan untuk Seterusnya saya berkongsi tentang pengalaman saya sebagai projek arkitek bagi Roslan Omar Arkitek. Saya berkhidmat dengan Roslan Arkitek selama 2 tahun setengah, di mana projek-projek yang saya pegang adalah projek Masjid Terah Jenang
di Masjid Transjenang terdapat dua projek. Satu iaitu mereka bentuk dewan makan menutup arch yang sedia ada dan membuat extended steel covering untuk mengelakkan tempias. Dibumbung dengan inilah arch cover lah, untuk mengelakkan tempias air masuk ke kawasan laluan. Apa yang berlaku ialah sebelum kerja ini dijalankan, lantai ini kerap basah dan banyak kemalangan yang berlaku, iaitu muslimin-muslimat yang datang ke sini tergelincir. Jadi kita nak elakkan benda-benda sebab pelawat terutamanya yang muslim-muslimat yang agak berusia, kita kena lebih prihatin lah. Dan kemah makan ini adalah bertujuan untuk mengurangkan kos operasi mereka menyewa khemah pada musim Ramadan. Dan yang projek kedua ialah pintu masuk dua. Pintu masuk dua ni adalah projek yang lama mereka ingin buat, dan alhamdulillah berjaya disiapkan. Ia adalah ruang tambahan bagi solat Jumaat. Antara yang mencabar dalam projek ini ialah saya kena membentangkan kertas cadangan tersebut kepada ahli AJK masjid yang terdiri daripada jurutera swasta yang memang ada tentang kerja-kerja besi dan sebagainya, dan pada bendahari masjid yang merupakan bendahari bagi UKM, dan banyak ahli jawatan kuasa ini mempunyai latar belakang teknikal yang hebat, iaitu pencen JKR, ada yang bekas tentera, ada yang manager di kilang dan sebagainya. Dan yang di bawah ni adalah struktur analisa bagi Banglo Sanjay di air panas Kuala Lumpur. Banglo Sanjay air panas di Kuala Lumpur ni adalah projek yang agak sukar. Kerana apa? Tanah tersebut telah kosong agak lama, mempunyai cerun yang dalam, kemudian didiami oleh warga asing secara haram di tanah beliau. Di hujung projek ini saya tak monitor sehingga siap. Namun demikian kami berjaya untuk mengeluarkan warga asing yang menduduki tanah Sanjay secara haram. Kami juga berjaya menyiapkan kerja-kerja penutupan tanah dan tutup tanah, tambun tanah, dan seterusnya kerja-kerja site clearance lah untuk Banglo air panas. Dan di sini adalah projek pejabat di Cyberjaya. Cyberjaya adalah satu tempat yang majlisnya agak strict, berkaitan dia meletakkan pelbagai-bagai syarat untuk kelulusan merancang, sebenarnya tentang GDI, harvesting water, projek kena berdaftar dengan sumber mineral negeri Selangor, perlu berdaftar dengan bekalan air Selangor, dan banyak lagi lah di Cyberjaya. Belum. Dan seterusnya projek saya yang seterusnya adalah projek di Hospital Putrajaya juga, di mana kerja-kerja menyiapkan cadangan mengecat Ward 3B di Hospital Putrajaya yang atas ni. Dan yang ni adalah pokey yang saya jumpa di projek Sanjay di air putih di Kuala Lumpur.
Ini adalah projek saya di Kagumas, Pangi, dan ini adalah lakaran secara drastik ataupun on the spot kita lakar untuk ahli jawatankuasa untuk lebih faham tentang reka bentuk yang dicadangkan. Sewaktu berkhidmat bersama Rosal Om Arkitek, saya sempat untuk bersama beliau untuk memantau projek petrol station di Kuala Kubu Baru dan menyiapkan lukisan terukur bagi Kementerian Peladangan Koperasi Asas Tani. Dan yang terakhir ialah Residen Arkitek bagi Hospital Pendang. Saya berkhidmat dengan arkiteknya. Projek ini adalah projek kerajaan iaitu 126 katil dengan nilai 179 juta. Projek ini adalah projek yang besar bagi Pendang dan ia memenuhi keperluan pihak Pendang di mana Hospital Alostar terlalu sesak. Jadi Hospital Pendang perlu dibina dengan kadar selera. Hospital ini duduk di atas tanah yang seluas 42 ekar. Kami hanya menggunakan 20 ekar sahaja daripada tanah keseluruhan. Bangunan ini ada 4 tingkat dan antara komponen yang ada dalam bangunan ini ialah dietetic area, kitchen lah. Dietetic area, kita ada rehabilitasi area, kita ada dialisis, kita ada specialist punya klinik, kita ada kecemasan, kita ada imaging department, kita ada imaging, kita ada pathology, kita ada privatized support, kita ada yang paling takut ialah bilik mortuary lah, bilik mayat. Itu di arah satu. Di arah satu juga kita ada juga annex building, iaitu kita ada plant room, kita ada pump room, kita ada sampah dan sebagainya lah. Di arah kedua kita ada specialist office, kita ada specialist office, kita ada pejabat admin, kita ada bilik server room, dan kita ada perpustakaan, dan kita ada juga ward untuk bayi. Di atas 3 kita ada bilik OT room, kita ada OT room, kita ada CSSSD, kita ada NICU punya ward, dan di arah 4 kita ada ward lelaki dan ward perempuan. Projek ini adalah projek yang kompleks, lebih kompleks berbanding projek Hospital Putrajaya kerana saiz dia yang besar dan kelengkapan mekanikal dan elektrikal yang lebih rumit. Seperti contohnya kita ada TNB HT, dan di TNB tersebut kita ada genset, kita ada transformer. Itu untuk TNB lah, untuk electrical. Untuk air pula kita ada cool water system, kita ada hot water system, kita ada hydrant yang lengkap dengan pressure disebabkan oleh tekanan air di Pendang agak rendah, jadi kita lengkap dengan pressure. Kita ada juga bilik gas, kita ada oksigen, kita ada gas-gas yang lain lah. Kita ada di plant room tersebut, kita ada chiller. Aircon kita adalah aircon berpusat, dan chiller ini adalah dipantau oleh BSS, Building Supervision System, yang terletak di arah 1, kontrol utama. Jadi sebagai residen arkitek bagi projek reka dan bina, penglibatan residen arkitek ini banyak juga menyelesaikan hal-hal teknikal yang tidak diselesaikan sewaktu reka bentuk, sebagai contohnya kekurangan bilik TCR,
penambahan pintu-pintu yang perlu ditambah atas keperluan bomba, uh, perulasan apa lagi ya, botanikal. Rainwater harvesting system yang melibatkan pengambilan air hujan daripada bumbung dan seterusnya disimpan di R5P10 dan seterusnya digunakan untuk mengairkan atau menyirami pokok-pokok dan landscape yang ada di sekitar tapak. Itu rainwater harvesting. Di hospital ini juga terdapat juga hot water system untuk bekalan kepada pesakit. Jadi setakat ni projek ini masih belum siap dan sedang dibina dengan kemajuan sebanyak 45%, dan projek ini dijangkakan siap pada tahun 2022 pada bulan April. Itu saja yang saya boleh kongsikan. Jika ada soalan, boleh tanya selepas ini. Sekian, terima kasih.